Prosiding Inkues Kematian Pelajar Tingkatan 1, Zara Khairina Mahathir bersambung hari ini dengan keterangan panjang lebar daripada saksi ke-51, Guru SMKA Tun Datu Mustafa, Rezani Mhot Taupek, yang menceritakan semula detik-detik awal beliau dimaklumkan mengenai keadaan pelajar tersebut pada pagi 19 Julai 2025. Rezani, yang bertugas sebagai guru tingkatan 6 dan sebelum ini Warden Asrama Putra, berkata beliau menerima panggilan daripada penolong kanan hal ehwal murid, memaklumkan terdapat seorang pelajar perempuan pengsan di Asrama Putri. Beliau bergegas ke lokasi sebaik menerima maklumat. Saya dengar bunyi seperti berdengkur. Saksi sangka Zara sedang tidur. Tiba pada jam 3.01 pagi, saksi melihat seorang pelajar perempuan terbaring di laluan simen berhampiran rumah Warden Putri Blok A. Beliau mengecam pelajar itu sebagai Zara. Menurut saksi, keadaan Zara ketika itu tidak sedarkan diri, namun beliau terdengar bunyi seperti berdengkur, menyebabkan beliau menyangka pelajar berkenaan sedang tidur. Rezani berkata pada mulanya beliau tidak melihat darah, namun terlihat tulang seperti tertonjol, tetapi tidak dapat memastikan daripada kaki sebelah mana kecederaan itu. Beliau kekal di lokasi sehingga ambulans tiba untuk membawa Zara ke hospital. Cuba hubungi Ibu Zara sejak matap masmat pagi. Hanya berjaya 5 minit kemudian. Menurut ringkasan harian prosiding yang dikeluarkan pasukan guaman keluarga arwah, saksi memaklumkan bahawa beliau cuba menghubungi Ibu Zara pada jam 4.14 pagi dan berjaya berhubung pada 4.19 pagi. Beliau memaklumkan bahawa Zara mengalami kecederaan, dipercayai patah kaki dan pengsan, dan memberitahu bahawa seorang warden perempuan telah menemani Zara ke hospital. Selain itu, saksi turut menghantar mesej WhatsApp memberikan nombor telefon warden pengiring dan menasihatkan ibu mangsa untuk membawa kad pengenalan ke hospital. Lawatan ke hospital dan pengebumian Rezani berkata beliau melawat Zara di Hospital Queen Elizabeth pada malam 19 Julai dan sekali lagi pada petang 11 Julai, termasuk berada di luar ward neurosurgery ketika prosedur mencabut tiup dilakukan. Beliau turut hadir ke pengebumian Zara di Sipitang, namun tiba selepas proses selesai. Zara, 13 tahun, disahkan meninggal dunia pada 11 Julai 2025. Sistem ketua dorm dimansuhkan selepas insiden Zara. Saksi memaklumkan bahawa selepas kejadian sistem ketua dorm tidak lagi dilaksanakan buat sementara waktu. Ini kerana pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 selepas insiden itu mengikuti sistem PDPR dan tidak berada di asrama. Perubahan pengurusan dorm, laporan wajib, CCTV dipasang, beliau turut menjelaskan bahawa sebagai pembaharuan pengurusan selepas insiden tersebut, apa-apa kejadian di kawasan asrama wajib dilaporkan kepada pihak warden dan pentadbiran sekolah. Saksi mengesahkan bahawa CCTV telah dipasang di kawasan asrama, namun tidak bersetuju bahawa rondaan warden di setiap aras merupakan rutin yang wajib. Unit disiplin tidak libatkan beliau dalam siasatan dalaman. Semasa kejadian, unit disiplin diketuai oleh Asnan Ibrahim, dibantu oleh Syahada dan beberapa AJK lain. Saksi memberitahu mahkamah bahawa beliau tidak terlibat dalam siasatan dalaman unit disiplin berhubung kes Zara dan tidak pasti sama ada guru disiplin menerima latihan rasmi daripada Kementerian Pendidikan. Kes buli selepas insiden Zara. Saksi mengesahkan bahawa selepas insiden tersebut, terdapat satu kes buli membabitkan pelajar lelaki di Asrama Putera. Pelajar yang terlibat dikenaan tindakan gantung sekolah. Beliau juga dimaklumkan mengenai satu kejadian di mana seorang pelajar senior dikatakan berkata kepada pelajar lain, open quote, "Aku hempaslah kepalamu ni, kau mahu ke jadi macam Zara?" Close quote. Namun saksi berkata beliau tidak pasti mengenai insiden tersebut. Pelajar minta izin ke lokasi Zara dijumpai. Saksi benarkan. Menurut keterangan, seorang pelajar pernah meminta izin untuk pergi ke lokasi Bucu Longkang tempat Zara mula-mula ditemui. Saksi berkata beliau membenarkan permintaan itu kerana kawasan tersebut merupakan laluan utama di blok asrama. Namun beliau tidak lagi mengingati siapa pelajar berkenaan. Saya tidak tahu apa punca sebenar, saksi enggan berspekulasi. Ditanya mengenai apa-apa maklumat yang beliau tahu tentang punca kejadian, saksi menjelaskan, beliau ada mendengar beberapa perkara daripada pelajar dan guru, tetapi tidak mahu membuat sebarang spekulasi dan mengakui bahawa beliau sendiri tidak tahu perkara sebenar. Beliau bersetuju untuk tidak menjawab pertanyaan lanjut daripada peguam berhubung perkara itu. Mesyuarat tergempar 14 Julai. Bincang cara Zara ditemui.
Saksi berkata beliau menghadiri mesyuarat tergempar pada 11 Julai 2025 bersama warden, guru disiplin, kaunselor dan pentadbir sekolah. Fokus mesyuarat ialah bagaimana Zara ditemui dan bagaimana beliau dibawa ke hospital. Menurutnya, tiada keputusan rasmi dibuat. Kesimpulan mesyuarat ialah memberikan kerjasama penuh kepada polis. Saksi tidak tahu sama ada minit mesyuarat itu masih wujud. Beliau juga tidak ingat tentang mesyuarat PIBG pada 30 Julai 2025 walaupun namanya tertera dalam kehadiran. Isu diari Zara. Saksi tahu ada guru baca di WhatsApp. Saksi berkata beliau mengetahui terdapat guru yang berkongsi dan membaca diari Zara yang diimbas melalui aplikasi WhatsApp, namun tidak tahu siapa yang mula-mula berkongsi. Beliau juga tidak pasti sama ada sekolah dibenarkan untuk berkongsi atau membaca diari pelajar dan tidak mengetahui kewujudan SOP berhubung hal tersebut. Peranan saksi sebagai pelantik ketua dorm Rezani berkata beliau yang menapis calon ketua dorm dan melantik mereka. Kriteria yang beliau tetapkan mesti berwibawa, tiada rekod disiplin dan wajib melaporkan apa-apa aduan kepada warden. Pelajar dilarang menjalankan siasatan sendiri. Beliau mengakui pernah menerima aduan kecurian. Jika aduan berasas, beliau akan memanjangkan perkara itu kepada unit disiplin. Saksi berkata beliau pernah mendengar istilah MA merujuk kepada mesyuarat asrama atau mesyuarat aras. Menurut pemahamannya, MA ialah perjumpaan antara pelajar, biasanya untuk membincangkan kebersihan, kekemasan atau hal pengurusan dorm, seumpama perjumpaan usrah. Beliau difahamkan bahawa sekolah kemudian mengeluarkan arahan melarang MA daripada dijalankan. Namun beliau tidak tahu sama ada pernah berlaku salah guna MA sehingga menyebabkan larangannya. Penempatan pelajar tingkatan 1. Saksi turut melaporkan bahawa pelajar tingkatan 1 ditempatkan di aras 3 kerana kemudahan di aras itu mencukupi untuk keseluruhan pelajar tingkatan tersebut. Ketua dorm wajib mematuhi peraturan sekolah, bukan membuat peraturan sendiri. Kesimpulan prosiding hari ini, pasukan peguam keluarga Zara yang terdiri daripada Shahlan Jufri, Rizwandian M. Borhan, Mot Syarul Nizam Mot Saleh, Mot Lukman Shazwan Zabidi, Farah Nasser dan Elhanan James memaklumkan bahawa keterangan saksi hari ini menekankan detik awal penemuan Zara, usaha menghubungi keluarga, pembaharuan pengurusan asrama selepas insiden, dan isu perkongsian diari di kalangan guru. Inkues bersambung dengan keterangan saksi lain pada tarikh seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.